السلام عليكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. Pertama kali dan seterusnya bersama-sama kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita, terutama saya ini, kita bersama malam ni, seolah-olah kita ni diberi kekuatan untuk kita bersama malam ni. Jadi mudah-mudahan kita dapat manfaat apa yang diperkatakan, apa yang dikongsikan segi pemahaman saya dalam membicarakan bab hati, penyakit hati. Disebutkan dulu Tuan Guru Allahyarham Tuan Guru Bentara Madrasah Negeri Kelantan, sakit hati ni dia kata semua orang ada. Bukan hepatitis ni bukan bawah hati dah, mana penyakit hati, penyakit rohani. Boleh kata sakit dia ni terlalu banyak. Ada pangkat sampai kena operate segi kita cakap lahir lah. Ada pangkat ni sampai kena masuk ICU. Tinggal lagi kita sedar atau tak sedar. Sebab tu tazkirah ni banyak memberikan satu pencerahan kepada kita dalam kita mengurus hidup kita ni. Bagaimana dengan nikmat-nikmat yang diberi Allah kepada kita begitu banyak. Bagaimana kita menguruskan supaya mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Tak dapat tidak lah. Mesti dia berdasarkan kepada maklumat daripada Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maklumat itu satu saja. Daripada siapa? Daripada Allahus Samad. Qul Allahu Ahad, maknanya yang memberi peringatan, yang memberi teguran daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Kembali baliklah. Pembicaraan tentang takbur ni, cuba kita bayangkan. Sebabnya walaqad sarrafna fi hadzal Qur'an liyadhakkaru. Dan Quran menceritakan Allah ni memberi peringatan ni berulang-ulang. Tapi apa jadi? Wa ma yazidum ila nufura. Kebanyakan mereka lari. Jadi tak dengar. Ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kalau Nabi SAW bagi satu amaran, seolah macam kata awas, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tak masuk syurga bagi orang yang terdapat sifat takabur sebesar debu dalam diri dia. Cuba kita bayangkan. Besar debu ni macam mana kita nak kesan.
Tak dapat tidak ni kalau kita la yadkhulul jannah man kana fi qalbi misqalu dzarrah. Tak dapat tidak. Hatta saya sekalipun ada. Kena selalu istighfar. Lalu kita baca lah, bagaimana kita nak melenyapkan, kita nak seolah kita nak bunuh sifat takabur tu. Bukan sekadar tekan, orang katakan istighfar. Cara kita nak bunuh, kita kena cabut dengan akak-akak sikit keluar, supaya dia tidak ada lagi benih-benih atau boleh beranak lagi. Sebab tu apa yang ada disebut sini ni itu lalu di mana qadlan musannahun wa ta'ala wa nafa'ana wa bi'ulumi fid darin amin. Oleh itu menghapuskan sifat takbur 646 di bawah Muhammad sekali ni. Saya bawa tapi 647 di bawah sekali. Sikit akan nak petik. Di mana pengang kita kata oleh itu menghapuskan sifat takbur ni itu dikira fardhu ain, makna wajib. Karena dia menghalangkan seorang hamba Allah ni yang beriman Allah kan tak boleh masuk syurga. La yadkhulul jannah, tak masuk syurga. Jadi kita kena hapus. Jangan bagi ada. Tapi macam mana? Di sini dinyatakanlah tentang teknik untuk kita menghapuskan sifat takabur. Ada dua perkara. Yang pertamanya, pusing ke muka surat 647 right. Nombor 2 perkara itu. Dia kata tentang cara ni, bukan kata tentang macam mana ni, lagu mana ni. Yang pertamanya nak mengenai Tuhan dulu dan mengetahui kebesaran dan kemuliaannya. Macam mana dulu? Kita cuba petik satu ayat Quran daripada surah Al-Baqarah, ayat surah yang kedua, ayat 35. Kita boleh refer dalam Quran. Al-Baqarah juzuk kedua, ayat 35. Di mana Allah menyatakan kisah Nabi Adam AS. Wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Allah menyebutnya, dan kami ini berkata kepada Nabi Adam. Maksudnya ada juga Allah guna perkataan ini ni sesungguhnya aku. Tapi dalam kalam ni Allah menyebut qulna, berkata kami. Kalau kita ambil bagi kita ni, kita mentauhid Allah Ta'ala satu ya. Mana qulna ni kami kira macam banyak. Maksudnya Allah kira banyak ke? Tak. Sama juga kan, kita nak kena sifat Allah ni, kita nak beza supaya kita tak ada. Hak yang Allah ada tu jangan kita pakai kat kita. Tak boleh, haram, dosa. Ada satu ayat lagi disebut kisah Nabi Ibrahim AS apabila dihumban masukkan dalam api. Apa yang Allah berfirman? Allah tak kata ini ataupun qul inni. Tapi Allah sebut qulna ya nar. Berkata kami wahai api, rukuni bardamu wassalamun ala Ibrahim. Nampak tak? Apa maksud dia? Maksudnya diterjemah dalam kitab tafsir ni yang kata maksud qulna ni, nun ni dia katakan adalah kata apa? Dan istilah bahasa Arab dia panggil jamak, banyak. Jadi maknanya maksudnya bukan Allah tu banyak, ataupun dia panggil plural lah. Dan istilah Inggeris mana bukan dia banyak, tapi menampakkan sifat Allah tu. Itu adalah nun dipanggil al-kibriya. Maksud kami itu maknanya Allah menyatakan sini, diterjemahkan sifat Allah tu kan al-mutakabbir, yang maha apa dia? Yang maha takbur. Sebab tu dikatakan atau kami itu yang menunjukkan keagungan Allah. Maksud Allah sebut qulna ya nar atau wa qulna ya adam uskun anta wa zawjukal jannah. Ni kita nak kenal sifat Allah ni ialah sifat Allah yang dikatakan keagungan dia. Yang selalu pasti
kita mengucapkan zatnya dengan kata kami itu, maksudnya dia memperlihatkan zat dia yang mengandungi unsur-unsur keagungan, ya. Ketika mencipta sesuatu kerana setiap pekerjaan, mana Allah menciptakan dia sebagai Al-Khaliq, mana pencipta alam ni, tentulah dia dengan keagungannya, sifat-sifat yang dikata kamalat, sifatnya sempurna, maha mencipta, maha menjadi, maha mentiadakan, maha mengadakan segala-galanya. Itu disebut sini qulna. Maksudnya al-kibriya, memperlihatkan hebatnya dia. Allah menyatakan langit dia aku buat. Hidung hang batang aku buat. Kita cuma nak beza kita ni, khuliqal insanu dha'ifa. Allah menciptakan wa khuliqal insanu dha'ifa, dan jadikan manusia kucing-kucing dengan keadaan lemah. Wa khuliqal insanu min ajal, maknanya aku mencipta manusia ni kelang kabut, gopoh gapah. Kita semua sama. Ya tak? Takkan orang mencipta handphone ni hebat. Dia punya teknologi dia hebat, Android ke apa, tak tahu apa mendatang tu kan. Takkan muka dia macam handphone. Ya tak? Takkan diri dia macam handphone. Tentu Allah mencipta kita bukan macam kita. Ya, Allah mendengar. Kita boleh biar telinga macam kita. Oh jangan. Tidak satu yang kita boleh sama. Kita tak ada. Dia pencipta macam tak. Orang cipta telefon ni hebat kan. Takkan dia macam telefon. Nak kita simple cakap, mudah kita nak cakap dari segi hubungan dakwah. Kita nak kena diri kita tu. Sebab tu dia katakan, dia sebut qulna bi makna al-kibriya, makna takabur. Dan kita cakap besar ni kan. Itu persoalan dia. Banyaklah. Bagaimana kita nak menepih, bagaimana kita nak menghilangkan sifat takabur ni, banyak benda. Tapi kalau Allah uji kita ni, kita nak buat macam mana? Allah uji apa? Dengan kemuliaan, dengan harta yang banyak, dengan pengikut yang banyak, apa tak? Dengan ilmu yang banyak. Sebarang sama ada ilmu di bangsa pada dunia, apatah lagi di bangsa pada akhirat. Tak kena gaya, kalau kita tak pandai mengurus, kita akan jadi takabur, jadi ego. Ya. Saya nak bawa kan macam mana ni? Apa dia satu faedah yang paling besar yang kita dapat? Sebab tu dia kata, mengetahui kebesaran Allah Ta'ala dan kemuliaannya. Cuba kita bayangkan macam mana kita nak lahirkan aku ni takut dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang kita sebut takut tu tak sampai ke hati, ataupun hati mengaku takut, tapi kita tak boleh menjelmakan sifat takut tu lebih jauh. Macam kita ambil khusyuk dalam sembahyang. Kita di antaranya kita baca Fatihah tu, dan telinga kita dengar, hati kita pun sama. Kadang-kadang kita makna secara mudah. Makna mudah maknanya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan. Tapi kita nak tahu halat 7 ayat tu, ke mana dia nak pergi tu. Jadi sebab tu kadang-kadang golongan salah yang semayang ni, dikatakan dia hanyut, dia karam sampai dia tak sedap. Dalam cerita bimbingan ini kita dah baca lama dah, masjid runtuh dia tak tahu. Jadi kita nak bawa, kalau kita sampai ke tahap tu, insyaAllah kita usaha dalam bab khusyuk dan solat kita macam mana kita nak merasakan sikap kita, bahasa kita rasa anta abudullah ka'annaka tarahu. Engkau menyembah Allah ni, Nabi kata seolah kamu tengok dia. Fa in lam takun tarahu, jika kamu tak dapat melihat dia, fa innahu yara, Allah pasti kamu. Dalam solat tu kita dah pesan tu, pergi ke mana ni? Hang tak tahu ke hang duk interaksi pada hang tak ada ni? Duk mujahadah tu. Jadi begitulah perasaan kita meletakkan keagungan dia yang maha segala-galanya. Dia tak? Kalau Allah sebut dalam Quran ni, ya ayuhan nas, surah Al-Hajj, ya ayuhan nas ayyudul masalam ba'udatan fama
Lebih kurang lagu tu lah. Silap tu. Wahai manusia, dengarlah. Fastami'ulah, dengarlah perumpamaan yang Allah akan buat ni. Apa dia? Seekor lalat. Dengan lalat. Kemana Allah menegaskan dengan huruf taukid, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law yajtama'u la, sesungguhnya selain yang kamu seru selain daripada Allah ni, mereka tak mampu menciptakan seekor lalat pun. Walau yajtama'u la, walaupun berimpun pakar lalan laut keluar ke, tasik keluar lah, hutan rimba keluar ke, sungai keluar ke, tak mampu mencipta seekor lalat pun. Allah cabar ni seekor lalat ni. Kemudian dia kata apa? Jika sekiranya lalat tu merampas satu daripada kita, tak mungkin kita dapat. Saya ada satu Quran dipanggil apa? Miracle Reference. Untuk kita keajaiban, kalau kita refer ni Quran ni, rujuk ni kan, satu keajaiban diulas oleh Harun Yahya, keluaran Indonesia, daripada saintifik. Apa dia kata? Dia melihat dengan mikroskop ni, dia ada 5,000 batang. 5,000 titik kecil kan, dapat tengok. Hebat yang Allah cipta. Kemudian dia hinggap atas makanan. Kita nak kenal ni Allah dengan cipta dia kan. Pasal apa? Nabi pun ajak kita, tafakkaru fi khalqillah, berfikirlah apa yang Allah jadi pada kita ni. Lalat ke, lembu ke, cenangau ke, apa ke, nyamuk ke, fikir. Tapi kita tak buat. Betul tak? Puak-puak Mak Saleh ni yang tak beriman kan, dia pakai fishing rod yang hebat tu, tangkap jerung warna atas kapal di bawah. Dia buat kamera, dia lepas balik. Dia tengok macam mana dia dapat tahu jerung beranak macam mana punya kuatan dia, faham berputih. Kenapa? Pasal afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa kamu tidak melihat bagaimana Allah mencipta unta? Allah suruh kita buat kajian, tapi kita tak ke situ dia. Yang buat dia faham. Jadi kita ketinggalan. Sebab tu kalau kita melihat lalat ni, dia nak makan, dia akan berkeluar dia punya, tak tahu, saya lupa lah, untuk mencerna makanan tu supaya lembut. Tak kita sedut. Jadi apa yang diambil itu kita tak rampai balik. Contohlah, bagaimana kalau Allah mencipta lalat macam seekor lembu agak macam mana? Saya berniaga kan, dia hinggap sekali 3-4 terik dia licin, kan nak ambil. Dan bagaimana kalau anda kata kalau Allah Ta'ala boleh mencipta Siamese twin, kemak dada boleh hidup saudara tu kan, yang kata kemak siam tu ni, Allah mencipta gajah ni, Allah tak gajah makan buah kayu cukup lah. Kalau gajah makan orang macam mana? Tak ada manusia, tak ada. Dalam bandar kan kampung dia gajah ya. Bagi Allah ni boleh abang? Boleh. Bagi dia ni katakan yang maha cipta, yang maha dia katakan ta'zim ni, nak kenal dia. Dan itu kita ni tak keluar dari ego ni, siapa dia? Dok pang kondem ni. Saya tak cerita siapa yang kondem tu. Dalam environment, dalam persekitaran hidup kita ni berlaku banyak ada betul. Macam mana kita nak dapat ilmu supaya kita faham? Kena ada sikap tawadhu. Sikap tawadhu kita tu, ilmu boleh duduk dalam kita. Pasal ayat sifat dia ni menurun. Ayat tu disebut ilmu, dia akan turun di bawah. Padahal siapa yang ada sikap tawadhu. Begitu pula ada kita dengan cara kita mengenal diri kita sendiri. Siapa dia kan akan mengambil masa yang lanjut untuk berbicarakannya. Tetapi di sini cukuplah kita sebutkan apa yang berfaedah. Apa yang berfaedah, yang boleh menimbulkan perasaan cinta kepada tawadhu. Cuba kita bayangkan. Pengarang ni, orang yang cukup berpengalaman, Al-Imam Ghazali rahmatullah alaih ni,
memberi satu pencerahan pada kita ni. Dia kata apa-apa yang berfaedah, yang boleh menimbulkan perasaan cinta kita ni, suka sangat pada tawaduk. Kalau kita tak betul, anak kita tegur pun benda tu benar, kita kena dengar. Pasal kita ni manusia ni, cerita betul lah. Tak apa, saya kongsi pengalaman cerita saya. Isteri saya meninggal dalam lingkungan 6 bulan. Jadi saya ni dilengkari dalam apa dah? Dalam kesedihan lah. Tapi tak cerita ke orang. Kita nak menangis pun tak menangis depan anak. Ni nak? Tentulah kan kita bersama dah puluh tahun dengan dia. Makan bersama, apa semua macam-macam semua. Jatuh bangun kita menega, start dia sampai jatuh sakit. Macam mana kita tak kenal kebaikan dia? Betul tak? Kita kena insaf bagaimana perbuatan dia. Tapi dah kita dilengkari kesedihan banyak. Harta ni tinggal itu kan, kita tak peduli. Anak-anak dia duduk kira bila ni ayah nak beraid, ni bila ayah nak beraid. Hak dia apa? Tapi dia bila main sikit masa ni, anak saya yang perempuan tu duduk golongan tu, dia nak tegur pun tak boleh. Dia tengok kita melenting. Dia duduk bayang-bayang dalam macam ni, hantu saya bayang lah. Benda ni hukum. Dia kena ikut. Tak faham peringat kaya. Dia kita terlepas pandang. Siapa pun betul. Kita hidup kita sebagai manusia lemah ni. Bukan bersifat yang tak ada ni. Kok mana lupa, silap. Laku tak? Tidak, Allah tak turun ayat taubat. Betul memang ni hamba dia lemah. Khuliqal insanu dha'ifa. Dia nyata dah. Allah mencipta kita dengan serba lemah. Dia nak? Bagaimana? Kadang-kadang ada juga kita guna mata kita dan guna tutur kata kita, pandangan kita pada yang Allah tak suka. Berlaku tak? Berlaku, tak berlaku pula. Mata nikmat dia bagi kita ni, apa yang kita guna untuk mencari redha Allah Ta'ala. Maknanya kita punya organ, kita punya segala anggota yang dibagi semua ni semata-mata untuk apa dah? Untuk orang katakan patuh pada arahan dia. Di sini sebagai ujian dia. Sonok kau kaya kan, aku nak uji. Bagaimana hang nak menempuh ujian ni? Maknanya hang kalau betul-betul tak benar tawaduk, tak ada ilmu, hang mesti fail. You are failure. Maksudnya kata hang gagal. Ya. Memahami tentang urusan hang dengan Allah Ta'ala, pelaksanaan nikmat yang bagi begitu banyak. Bagaimana kita nak kawal kalau kita tak ada sikap tawaduk? Macam saya sebutkan, kalau sekiranya beberapa ramai ni hamba Allah kita ni, kita kasih kat mereka, tapi dia tak hadir, tak apa, tu bukan kerja kita. Dia ada ramai yang tak bisa dengar. Ada 6 perkara seorang yang nak solat tu dia kena tahu, kena ada. Apa dia? Dalam kita nak bawa kita khusyuk dalam solat ni, yang pertamanya kita kena ada apa? Huzur qalbi, kena hati kita hadir dalam sembahyang. Lepas tu at-tafahum, kita kena faham makna-makna yang kita baca tu. Kita tak baca dalam surah ni sembilan kali kita baca Fatihah, sangat Isya kita kena baca Duha pula, tak kan? Sepanjang hayat kita sampai kiamat, Fatihah rukun. 4 rakaat pun starting rakaat pertama sampai rakaat keempat Fatihah. Lepas tu nak baca enak apa hari ke, takkan tak tahu mana dia kot. Nak baca qul Allah tiap hari boleh. Ada ayat pendek untuk kita menghayati. Afala yatadabbaruna minal Quran. Dia cakap at-tafahum. Begitu juga kalau saya baca kitab ni, kalau saya tak tadabbur, kalau saya tak buat satu analyze, macam mana saya nak urai? Takut kalau kita baca isu Imam katanya, aku tulis yang baca al-Quran. Soalan ni akan dikorek. Bukan boleh cerita berapa tak tahu baca. Minta mana? Yang tu yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga at-ta'zim. Bagaimana kita mengagung dia? Sebab tu kan Fatihah ni dia bagi. Saya kata kurang sikit lah. Fatihah dibagikan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Ini hak Ta'ala. Kita baca, kita khusyuk ni kot. Allah jawab. Allah jawab. Bila iyyaka na'budu aja, ini bahagian kita. Kita minta doa. Minta tolong dia akan kabul. Dan kita boleh cek balik.
Kadang-kadang dia bagi dah. Kita sihat tapi kita duk cari. Dia bagi sihat tu. Sihat tu penting. Ya. Tak sihat ni kena darah tinggi kecil mana. Oh, berat. Tambahlah kecil mana kan. Bagi berat. Sihat ni penting. Mahal pada duit ni tu. Memang. Ni, cukup mahal memang. Jadi maknanya kemudian yang keempat dia panggil al-haibah. Mana al-haibah ni bermakna khauf. Mana hebat ni, dahsyat Ta'ala ni dimakna dengan takut. Kita tak kata kan Ta'ala cipta ni apa ni lalat besar lembu. Andai kata Allah boleh buat, di mana dia akan tunjuk? Di akhirat tu. Harta zakat kita keluar tu jadi ular, kepala botak. Di atas ada apa tu? Nanti dia pelik kita tu. Kalau kata ulang apa ni Sajdatul Aqra ni yang duk godam orang dalam kubur tu, dia keluar ada buih nampak dia kan, hangus bumi. Bagi Allah Ta'ala boleh. Tak ada masalah. Apa yang jadi kejadian di dunia ni, rimau kekah orang pakai hidup kekah atau apa? Dubuk kekah. Semua tu kita boleh bayang. Sebab tu dia kata apa dia? Lau ta'lamu na'ilmal yaqin, dalam surah At-Takatsur, andai kata kamu ni ada ilmu betul yakin, la tarawunnal jahim. La tarawu maknanya pasti, nescaya kamu akan lihat neraka jahim. Lihat dengan hati. Akhir ini sekali yang kelima disebut ar-raja, kita mengharap supaya kita kena terima. Lepas tu last sekali al-haya, kita rasa aku malu dah. Aku sembang dengan Ta'ala tadi, otak aku lari kata macam ni ke aku ni, tak bagus sangat. Betul lah. Kerana diri kita tu kita lemah sangat. Jadi mana kembali balik Jadi mana dengan cara menganalisis akan apa yang berfaedah, yang boleh menimbulkan perasaan kita cinta, suka sangat kepada tawaduk ni. Maknanya kita berjaya. Itulah satu kejayaan yang agak besar. Tak betul? Apabila seorang hamba Ta'ala ni boleh menunduk sifat takabur dia, boleh melenyap sifat takabur dia ada sifat tawaduk. Jadi tak tahu lah double A ke apa A, tak tahu lah. Memang dia menang. Ini satu anugerah Allah pada kita cukup hebat apabila kita boleh bersifat tawaduk, mana menunduk pada kebenaran walaupun anak kita tegur. Betul. Dia kata apa ayah? Awak sembahyang di rumah baju tak pakai pun. Beradablah sikit. Betul tak? Api di masjid dengan minyak wangi dengan button pun cukup. Lepas tu sembahyang di rumah pakai ambil. Biasa kita tegur. Ambil anggota ni pagoda punya t-shirt tu sampai aku jangan pegang ayah. Dah nampak. Jadi maknanya kita tak konsisten dalam kita punya beradab dengan Ta'ala. Kita sebab tu kita nak bersama Allah Ta'ala bukan di masjid atau di surau, di mana saja bersifat tawaduk kita. Okeylah. Jadi maknanya perasaan kita ni supaya kita lahir bagaimana aku nak menjadikan tawaduk ni aku cinta sangat, atau bagaimana aku nak berusaha untuk mendapat sifat tawaduk. Kita akan muhasabah. Kita cuba cek diri kita ni, aku ada sifat tawaduk ke tak? Okeylah. Tak apa, kita berhenti saat saya bukan cerita banyak sangat, dia tak nak ingat. Pertamanya kita tengok cerita berkenaan ni apa nama Hisham tu, menceritakan kisah Abu Hazim. Dia kata ni zaman ni Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik dalam dinasti Muawiyah ataupun dia bagi Umayyah, seorang pemerintah khalifah di zaman Bani Umayyah dengan seorang ulama, di mana sistem dan dasar pemerintahan adalah Islam dan Islam dah. Kecuali dalam zaman Sulaiman bin Abdul Malik itu ada berlaku beberapa penyelewengan. Penyelewengan yang sedikit ini pun ditegur oleh para ulama. Apa hanya pula kalau sistem pemerintahan itu sendiri bukan Islam? Tentulah para ulama mesti lebih tegas